Kalau keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah berarti aliran sesat. Siapa yang keluar dari Asy'ariyah Maturidiyah pada masa sekarang? Di dunia Islam ini mayoritas umat Islam akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Yang masih eksis akidah lain di luar Asy'ariyah Maturidiyah adalah Syiah Imamiyah Ja'fariyah. Itu termasuk aliran sesat ya, pusatnya di Iran dan di Beirut di Lebanon. Kemudian ada Syiah Ismailiyah atau Durus, itu bukan hanya sesat tapi dianggap kafir oleh para ulama. Kemudian Syiah Zaidiyah di Yaman. Kemudian Ibadiyah yang masuk bagian atau cabang dari golongan Khawarij, itu sesat. Kemudian golongan Wahabi, Salafi Wahabi, dan ini ramai di Pekanbaru, di Riau, di Kampar, di mana-mana ini punya radio, punya macam-macam, di lembaganya besar-besar itu. Ini juga termasuk aliran sesat. Ini Saudara Idrus Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dengar ceramah atau syarahan kamu dapati bahwa kamu sebagai pengkhianat dan sebagai pemecah belah akidah umat Islam, kamu memecah belahkan akidah Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kamu tidak mau ikut atau iman dengan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan akidah Rasulullah. Kamu telah menciptakan akidah yang lain yang bukan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran, yang bukan akidah Rasulullah, yang bukan akidah khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan bukan akidah ulama warasatul anbiya yang kamu telah menciptakannya pada kurun yang keempat, yang lain daripada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran. Ialah akidah tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kamu tak iman, kamu kata itu adalah salah, tak betul. Kamu menciptakan akidah yang lain. Kamu iman hanya 20 sifat. Bermaknanya kamulah pengkhianat memecah belahkan akidah Islam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berpecah menjadi beberapa gulungan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu, wahai Muhammad, terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka berbuat. Dalil di atas adalah jelas. Bermaknanya kamu telah memecah belahkan akidah umat Islam. Kamu telah menciptakan akidah pada kurun yang keempat untuk menghancurkan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Bermaknanya kamu telah memisungkan akidah umat Islam. Jangan kembali kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembali kepada akidah Rasulullah SAW. Aku tanya kepada kamu, adakah Rasulullah akidah Asy'ariyah? Tidak. Adakah Rasulullah iman sifat Allah dalam Al-Quran hanya 20? Dan Rasulullah takwil sifat Allah yang lain, atau tafwid sifat Allah yang lain, atau tanzih sifat Allah yang lain? Tidak. Bermaknanya kamu adalah keluar daripada akidah Islam yang sebenarnya. Tetapi kamu lupa diri seperti kajang lupa kulit, wahai Idrus Ramli. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani tidak iman kepada semua sifat dan zat Allah, atau mentakwilkan sifat Allah, atau mentanzihkan sifat Allah, atau mentafwidkan sifat Allah mengikut nafsu Rasulullah, Allah akan tangkap Rasulullah dengan tangan kanannya dan memotong tali jantung Rasulullah, seperti mana Allah telah memberikan amaran kepada Rasulullah sendiri. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqabil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin
batin. Maksudnya, seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebahagian perkataan atas nama kami, nescaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari potongan aurat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wahai saudaraku Idrus Ramli, kamu telah melakukan satu jenayah yang amat besar sekali untuk menghancurkan diri kamu sendiri juga agama Islam dan untuk menghancurkan umat Islam, khasnya umat Indonesia, kerana kamu telah menciptakan akidah iman hanya sifat 20, ialah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dicipta oleh musuh Islam dalam selimut. Semoga kamu kufur dengan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga semoga kamu kufur dengan akidah khulafa sahabah. Juga semoga kamu kufur dengan akidah ulama warasatul anbiya. Juga akidah orang Wahabi. Kerana orang Wahabi mereka iman semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah kamu memfitnahkan Wahabi, kerana Wahabi ikut Al-Quran dan Sunnah, iman semua sifat Allah dan zat Allah. Kerana musuh Islam telah menghasutkan kamu benci kepada sesiapa yang dia kata ikut Al-Quran Sunnah. Musuh Islam dia tipu kamu, semoga kamu tu jangan ikut Al-Quran Sunnah, ikut ulama. Musuh Islam ialah golongan orientalis. Mereka telah mengadakan ulama mereka untuk menyelewengkan umat Islam daripada Islam yang sebenarnya, maupun akidah, ibadah dan syariah. Kamu telah masuk dalam golongan yang kena ditipu oleh musuh Islam. Kamu bukan masuk dalam ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Kamu menipukan diri kamu sendiri. Kamu hanya masuk dalam bakul angkat sendiri bahawa kamulah ahli sunnah wal jamaah. Pelawak bohong, kamu tak pernah kembali kepada akidah Rasulullah yang mengandungi dalam Al-Quran. Juga ialah akidah tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kamu tak pernah iman tauhid itu, dan pada itu kamu telah fitnah bahawa akidah itu adalah sesat. Tak betul. Akidah yang mengandungi dalam Al-Quran, Allah berikan penjelasan dalam Al-Quran dekat 3,000 dalil. Saya telah buat kajian tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma'ul wa sifat, dalil dalam Al-Quran dekat 3,000 dalil. Kamu berani menafi, kamu kata itu tak betul. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu tak betul. Mereka yang ikut Al-Quran akidah tauhid al-rububiyah, al-uluhiyah, tauhid asma' wa sifat, fakir Rasulullah, khulafa sahabah, tabi'in, tabi'in, ulama warasatul anbiya, ulama mazhab, semuanya itu adalah sesat. Yang kamu datang berkurun yang keempat menciptakan akidah yang lain, akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kamu iman sifat 20. Dalam pada itu pula Abu Hasan Asy'ari sendiri telah lari putih mata, tinggalkan akidah, hanya iman kepada 7 sifat. Maturidiyah hanya iman kepada 8 sifat itu. Abu Hasan Asy'ari lari putih mata, kembali ke pangkal jalan, iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia sudah tahu lah kalau dia iman 20 sifat. Kata 20 lah, banyak sikit. Sebenarnya Abu Hasan Asy'ari iman 7 sifat saja. Abu Mansur Al-Maturidi 8 sifat dengan takwim. Semuanya campur dia jadi 20. Okey, tak apa. Abu Hasan sendiri dia sudah tahu dah kalau dia iman hanya 7 sifat atau campur semua, boleh dikatakan 20 sifat macam kamu sebut 20 sifat. Okey, 20 sifat itu saja sudah cukup masuk dalam apa? Dalam jadi kafir. Allah menghinakan di dunia ini dan Allah akan azab mereka di hari akhirat, dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang kamu telah lakukan. Bukti dan dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Quran dan kamu kufur sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Suratul Baqarah ayat 85. Nanti ada gulungan yang khianat yang membawa fitnah. Dia akan memfitnahkan saya bahawa saya mengkafirkan orang, sedangkan Allah yang mengkafirkan. Tidak cukup dengan Allah memberikan penjelasan bahawa mereka yang iman kepada separuh daripada sifat Allah, juga separuh daripada Al-Quran dan Sunnah. Allah telah menghukumkan mereka bahawa mereka itu adalah kufur, iman separuh dan kufur separuh. Lebih dahsyat lagi sifat Allah, mereka sebenarnya kufur, tak iman. Allah sendiri yang menghukumkan bahawa mereka itu kufur separuh. Bukan saya kata tu, ingat tu. Nanti mereka mengambil kesempatan, mereka menjadikan pengkhianat, memfitnah saya. Dia kata saya mengkafirkan orang pula dah. Yang kedua, bukan kafir saja, Allah memberi penjelasan dia akan menghinakan mereka ini di dunia. Yang ketiga, Allah akan mengazabkan mereka di hari akhirat kelak. Dan Allah memberikan amaran kepada mereka bahawa Allah tidak akan lalai dengan perbuatan kamu itu. Kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran. Allah tidak akan lalai, tidak akan lupa perbuatan kamu itu. Allah akan mengazabkan mereka. Summa yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wahai saudaraku Idrus Ramli Indonesia, tidak cukup hanya kamu iman sifat Allah 20 sifat, kamu masuk bakul engkau sendiri bahawa kamu lah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawak bohong khianat, kamu tak pernah iman ikut akidah Rasulullah, akidah yang mengandungi dalam Al-Quran. Kamu tak pernah iman ikut akidah Rasulullah, khulafa sahabah, tabi'in dan akidah ulama warasatul anbiya. Dalam pada itu Wahbi iman mengikut akidah Rasulullah, khulafa sahabah, tabi'in dengan iman semua sifat dan zat Allah. Kamu fitnah Wahbi, dia kata kamu fitnah Wahbi pula dah. Kamu khianat, kamu fitnah Wahbi sama dengan kamu fitnah Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW iman semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Dalam pada itu kamu telah memfitnahkan Wahbi. Sebenarnya kamu fitnahkan Allah dan Rasul bahawa Allah itu adalah ada jisim seperti makhluk, juga Allah itu seperti makhluk. Ini satu jenayah yang kamu telah lakukan. Jenayah ini kalau kamu tidak taubat, tidak kembali ke pangkal jalan, kamu akan masuk dalam fitnah Rasulullah, masuk fitnah Wahabi, masuk fitnah khulafa sahabah yang iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Kamu telah memfitnahkan bahawa mereka itu adalah golongan mujassimah, musyabbihah. Mujassimah adalah kamu memfitnahkan bahawa sesiapa yang iman kepada semua sifat Allah, tidak iman 20 seperti kamu itu, maknanya mereka itu mujassimah dan musyabbihah. Kamu melakukan jenayah yang amat besar sekali. Kamu telah menyesatkan umat Islam sehingga iman separuh daripada Al-Quran. Allah telah menghukumkan, bukan aku menghukumkannya. Allah telah menghukumkan. Yang pertama, jadi kafir. 2, Allah akan menghinakan mereka. 3, Allah akan mengazabkan mereka di hari kiamat. Juga Allah tidak akan lalai. Allah memberikan amaran bahawa aku tidak akan lupa dengan apa yang kamu lakukan. Wahai Idrus Ramli, kamu mesti kembali ke pangkal jalan cepat-cepat sebelum kamu mati. Untuk mentakkidkan sekali lagi, wahai Idrus Ramli, kamu dan puak-puak kamu Asy'ariyah wal Maturidiyah telah memecah belahkan akidah Islam.
kamu juga tidak kembali kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga akidah khulafa dan sahabat, juga akidah ulama warasatul anbiya. Kamu menciptakan akidah yang lain pada kurun yang keempat untuk menyesat umat Islam, serta kamu menipu umat Islam bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, tidak mengapa. Tidak mengapa kamu boleh mengaku. Bawa dalil daripada Al-Quran dan Sunnah bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah iman sifat 20. Sifat yang lain mereka takwil, sifat yang lain mereka tafwid, sifat yang lain mereka tanzih, sifat yang lain mereka tak iman. Dan pada itu mereka telah mengkafirkan, memfitnahkan yang iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah seperti Rasulullah, khulafa, sahabat, tabi'in, tabi'in dan wahabi. Itu kamu fitnah bahawa mereka itu adalah sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang kamu bawa, kamu masuk bakul angkat sendiri, sedangkan ahli sunnah wal jamaah mereka berakidah seperti Rasulullah. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah ialah mereka yang berakidah seperti dalam Al-Quran dan akidah Rasulullah. Itu akidah ahli sunnah. Kamu bukan. Ahli sunnah adalah mereka yang iman seperti Rasulullah. Adakah Rasulullah iman 20? Adakah akidah Rasulullah akidah Asy'ariyah? Jawapannya tidak. Dan wal jamaah. Jamaah dengan siapa? Jamaah itu adalah jamaah khulafa dan sahabah. Kamu tidak iman seperti akidah khulafa dan sahabah, tabi'in dan tabi'in. Lepas itu kamu masuk bakul angkat sendiri bahawa kamulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bohong, tawak, kiamat. Wahai saudaraku Idrus Ramli, aku ingin memberikan sedikit penjelasan kepada kamu tambahan. Kalau akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah iman semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran seperti mana akidah Rasulullah, khulafa dan sahabah, tabi'in dan tabi'in. Okey, betul. Tak perlu minta dalil tambahan. Tetapi apabila kamu telah menciptakan akidah yang lain tidak sama dengan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran, ialah tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma' wa sifat, dan juga tidak sama dengan akidah Rasulullah. Rasulullah iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, juga tidak sama dengan akidah khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'in dan ulama warasatul anbiya. Bermaknanya kamu telah menciptakan akidah yang lain yang bukan daripada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu, kalau kamu gentleman bawa dalil mari daripada Al-Quran. Kalau kamu ada dalil Al-Quran, okey, kamu selamat. Walaupun tidak sama dengan Al-Quran, tak apa. Contoh, semoga kamu faham. Kalau Allah berfirman macam ni, kamu boleh jadi betul. Akidah kamu yang sesat itu jadi betul balik. Kalau Allah kata macam ni, wa ma atakumur rasulu wa Abu Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi fakhuzuhu. Ha, betul. Nampak? Kalau Allah kata macam tu, kamu betul. Walaupun salah daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerana Allah sebut, wa ma atakumur rasulu wa Abu Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi fakhuzuhu. Okey, itu betul. Ada ke tak? Kalau tak ada, kamu mesti taubat kembali ke pangkal jalan segera sebelum kamu mati. Dua, dalil dia bersunnah. Kamu ada ke tak dalil dia bersunnah Rasulullah mengatakan bahawa akidah Asy'ariyah wa Maturidiyah itu betul? Tidak ada. Tapi kalau Rasulullah kata macam ni, kamu akan jadi betul balik. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnati Abu Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi fakhuzuh. Itu betul. Kamu boleh betul. Kalau Rasulullah kata macam tu, maka hendaklah kamu ikut sunnah aku dan khulafa aku, dan kamu ikut sunnah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Rasulullah kata, kamu ambillah, ikutlah. Itu boleh betul. Tapi kalau tiada dalil di Rasulullah kata macam tu, maknanya kamu telah menjadikan golongan yang sesat, menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Kamu telah menciptakan akidah yang lain. Kamu masuk dalam golongan yang mengkhianati Allah dan Rasul. Kamu telah menciptakan akidah yang sesat, yang menyesatkan umat Islam. Dalam pada itu, kamu tidak sedar diri. Kamu berani memfitnah akidah ahli Mekah dan Madinah bahawa mereka itu adalah sesat Wahabi. Tak betul. Macam mana kamu? Johar pun lebih pandai daripada kamu. Wahai saudaraku Idrus Ramli, kamu ada dalil
atau tidak daripada Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri kata akidah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ada ke tak? Buat bagi. Abu Hasan sendiri itu tak ada. Kalau dia berani kata Abu Hasan itu adalah pengkhianat, dia iman 7 sifat, dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, adakah dia pernah mengaku bahawa akidah dia yang iman kepada 8 sifat Allah tu, campur semua katakanlah 20 sifat tu sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ada dalil daripada Abu Hasan sendiri kata? Ada. Juga Abu Mansur Al-Maturidi dikata mengaku bahawa akidah dia itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Tiada. Kamu telah memfitnahkan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi lagi. Kamu berat dosa kamu. Kamu masuk dalam gulungan yang cuba menghancurkan bukan Allah saja, kamu cuba menghancurkan Allah, menghancurkan Al-Quran, menghancurkan akidah Rasulullah, menghancurkan akidah khulafa dan sahabat. Kamu telah menghancurkan akidah ulama warasatul anbiya. Kamu telah menghancurkan lagi Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan tak pernah mengaku pun kata akidah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Juga Abu Mansur Al-Maturidi pun tak pernah mengaku bahawa akidah dia iman sifat 20 itu sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun. Kamu datang di mana-mana memfitnahkan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kata akidah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Abu Hasan sendiri tak tahu apa-apa, kamu fitnah dia. Abu Mansur tak tahu apa-apa, kamu fitnahkan dia. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari sendiri telah kembali ke pangkal jalan, lagi putih mata, lagi putih tapak kaki, kembali ke pangkal jalan iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana Abu Hasan Asy'ari dan dia sudah tahu. Manakala Abu Mansur itu kita tidak tahu sejarah dia kembali atau tidak. Tapi Abu Hasan Asy'ari adalah dia sudah kembali ke pangkal jalan. Kerana apabila dia seorang ulama yang waras, mereka tak dapat lagi dah mesti kembali kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dengan iman semua kepada sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Kerana Abu Hasan Asy'ari dia sudah tahu dah, kalau tidak iman macam tu hukumnya akan jadi kafir. Kalau tidak iman semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, hukumnya jadi kafir. Juga Allah akan azab mereka di dunia, dan di hari akhirat Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dan Allah memberikan amaran Allah tidak akan lupa dengan apa yang mereka lakukan seperti itu. Sebab itulah sejarah Abu Hasan sendiri tak pernah mengaku bahawa akidah dia iman 7 sifat itu sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan sejarah dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, iman kepada semua sifat Allah, kerana dia takut Allah. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh? Lebih dahsyat lagi sifat Allah, kamu iman 20, sifat lain kamu takwil, kamu tafwid, kamu tanzih. Semuanya itu maknanya kamu tak iman juga. Kamu telah menghinakan Allah. Allah tak pandai cakap, terpaksa kamu takwil. Allah tak pandai menurut Al-Quran, tak ada makna, terpaksa kamu tafwid makna kepada Allah. Kamu berkhianati Allah, sedangkan Allah telah memberi penjelasan bahawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab semoga kamu faham. Kamu fitnah Allah, kamu tafwid makna tak sebahagian dia bersifat Allah, kamu kata tak tahu makna gapo, kamu khianat, kamu tafwid makna kepada Allah. Sedangkan Allah telah memberikan penjelasan jelas, aku menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab semoga kamu berakal, faham dengannya. Tapi kamu fitnah Allah, kamu tafwid sifat Allah. Sifat Allah yang lain pula kamu takwil, kamu menghinakan Allah. Contoh Allah kata tangan Allah, di surah kata tangan, wallahi nafsi biadihi, kamu kufur dengan Allah dan kufur dengan Rasul. Kamu menghinakan Allah, menghinakan Rasul, bahawa tangan itu tak betul. Takwil kepada apa? Kudrah. Kamu menghinakan Allah. Sebenarnya kata kudrah, puak-puak kamu yang kata kudrah, Allah kata tangan, Rasulullah kata tangan, wallahi nafsi biadihi. Puak-puak kamu kata dengan kata tangan, kata kudrah. Kamu kufur dengan Allah dan Rasul, kamu tak iman ikut Allah kata tangan, kamu kata ada kudrah. Allah kata tangan, Rasulullah kata tangan, Allah kata
ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Siapa yang menghalangkan kamu wahai iblis semoga sujud kepada Adam yang aku telah menciptakannya dengan dua tanganku. Allah kata tangan, Rasulullah kata wallahi nafsi biyadihi, wallahi nyawa aku di tangan Allah. Allah dan Rasul kata tangan. Pok kamu kata dok, tak boleh kata tangan, kata kudrah. Kamu tak iman mengikut Allah dan Rasul, kamu iman mengikut pok kamu yang sesat tu kata kudrah. Tengok, kamu menghinakan Allah, tengok kan? Kamu tahu kamu tafsir pula dah. Kamu menghinakan Allah, kamu kata tak tahu makna gapo. Istawa tak tahu makna gapo. Sedangkan Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa aku menurun Al-Quran ni ada maknanya. Tapi kamu kufur, kamu kata tak tafsir, kamu khianat, bermakna kamu tak iman juga dengan Allah. Takwil pun tak iman, takwil kamu telah menghapuskan sifat Allah, tangan kepada kudrah. Sedangkan kudrah sifat Allah yang lain, huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok, kudrah sifat Allah yang lain, kamu menghapuskan tangan, mengkufurkan tangan Allah, kamu tukar kepada kudrah. Kudrah sifat Allah yang lain, bermaknanya kamu telah menghilangkan satu sifat Allah, hukum menjadi kafir. Dan kamu cuba mentafsir makna pula dah. Tak tahu makna gapo, kamu jahat, khianat, menentang dengan Allah. Allah sendiri kata, aku menurunkan Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, semoga kamu faham, semoga kamu ada akal dengannya. Tapi kamu khianat, kamu kata tafsir, tak tahu makna gapo. Apabila kamu tak iman dengan Allah, kamu kufur dengan Allah, kamu kata tafsir, salah makna kepada Allah. Seolah-olah Allah tu menurunkan Al-Quran tak ada makna. Kamu menghinakan Allah. Yang ketiga, kamu mentanjihkan Allah. Kamu menghinakan Allah bahawa Allah tu tak pandai bersih sifatnya, semoga tak sama dengan makhluk. Sedangkan Allah telah membersihkan sifatnya bersih, amat bersih sekali, tidak sama dengan kamu. Tetapi kamu kufur dengan ayat itu. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah atau serupa dengan Allah. Kamu tak iman ayat itu, kamu kufur dengan ayat itu, kamu fitnah Allah bahawa Allah tak pandai bersih, bahawa Allah tak pandai bersih. Kamu datang membersihkan Allah. Kamu jahat, khianat, mengkhianat kamu, merusakkan akidah umat Islam seluruh dunia, khususnya umat Islam di Indonesia. Kamu menghinakan Allah bahawa Allah tak pandai bersih, kamu beri bersih. Sedangkan Allah telah bersih, siap dah, cukup lengkap dah. Macam kamu iman kepada semua sifat dan zat Allah, tapi kamu kufur. Dalam pada itu kamu mengambil kaedah tanzih, bersih sifat Allah. Allah sudah bersih dah, kamu tak iman, kamu kufur dengan ayat Allah. Allah telah bersih, macam mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah membersih lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Tapi kamu degil, kamu tidak, kamu kufur dengan ayat ini pula. Lepas tu kamu tanzih Allah, menghinakan Allah. Kamu kufur dengan ayat Allah yang telah tanzih. Allah telah membersihkan zatnya dan sifatnya tidak sama dengan siapapun. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kamu lagi, jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Tapi kamu kufur, kamu degil, kamu khianat, kamu kena ditipu oleh musuh Islam. Allah telah menerangkan kamu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Tetapi kamu kena ditipu oleh musuh Islam. Kamu kufur sebahagian dari sifat Allah melalui takwil, melalui tafsir, melalui tanzih, dan kamu tegil, ingkar dengan larangan Allah lagi. Allah kata jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi kamu degil, kamu khianat. Lepas tu kamu kata kamulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang karut, yang khianat, masuk bakul angkat sendiri. Kamu pengkhianat. Wahai saudaraku Idrus Ramli, kamu telah melakukan janayah fitnah. Kamu memfitnahkan ahli Mekah dan Madinah di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu. Kamu kata mereka itu adalah, kalau jadi imam itu tak sah, makruh untuk kamu. Kamu fitnah. Sedangkan ulama Mekah Madinah
imam Makkah Madinah. Mereka semua iman kepada semua sifat dan zat Allah. Mereka berani mengaku bahawa dia ikut Al-Quran dan Sunnah. Kamu lari daripada Al-Quran Sunnah, kamu kata ikut ulama. Kamu cakap macam tu, kamu berani mengatakan bahawa Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu yang iman kepada semua sifat dan zat Allah tu, kamu berani memfitrahkan mereka. Kata mereka dia jadi imam kamu, dia makruh atau tak sah. Aku tahu dah kamu nak cakapkan tak sah, tapi kamu tak berani cakap tak sah, kamu kata makruh. Ini satu fitnah kamu ni. Kalau kamu tidak pergi ke Mekah dan Madinah minta maaf kepada imam Mekah dan Madinah, kamu akan tanggungjawab di hari akhirat, seperti mana Allah telah memberikan amaran kepada kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya mereka yang memfitnahkan orang mukminin dan mukminat, kemudian mereka tidak minta maaf dan tidak taubat, untuk mereka adalah azabu jahannam, dan Allah akan membakar lagi dalam jahannam. Tengok, kamu mesti naik kapal terbang bagi Mekah dan Madinah minta maaf dengan orang Wahbi semua tu, bahawa kamu selamatkan. Kalau tidak, kamu masuk dalam gunungan yang fitnah orang yang mukminin dan mukminat di Mekah dan Madinah. Orang yang ikut Al-Quran dan Sunnah, iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Kamu fitnah bahawa kalau makmum dengan mereka itu makruh. Dalam pada itu kamu telah menipu pok-pok kamu sendiri. Menipu macam mana? Kamu menipu pok-pok kamu sendiri. Kata pok-pok kamu tu kalau pergi sembahyang dengan imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau imam dengan orang Wahbi itu adalah makruh. Sebenarnya bukan makruh. Kamu tipu diri kamu sendiri dan pok-pok kamu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah tu. Bukan makruh. Batal sembahyang kamu kerana akidah kamu tak betul. Akidah kamu tak betul tu, kamu pergi sembahyang di mana pun, dalam gua mana pun, kamu pergi sembahyang di Gua Musang pun, di Gua Tempurung pun, di Gua di Jakarta pun, tak sah. Kerana akidah kamu tidak iman kepada semua sifat dan zat Allah. Sembahyang kamu batal, akidah kamu tak betul. Bukan makruh tu. Sembahyang kamu tak betul. Bukan sembahyang di belakang Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja makruh. Sembahyang di mana pun tak sah, kerana akidah kamu tak betul. Kalau kamu ingin betul balik, mesti iman kepada semua sifat dan zat Allah. Kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran? Kan kamu kufur separuh daripada Al-Quran. Amat dahsyat lagi kamu kufur dengan sifat Allah. Kamu mengkhianati Allah pula, terpaksa takwil lah, tafsir lah, tanzih lah. Kamu menghinakan Allah bahawa Allah tu tak pandai cakap. Terpaksa kamu membetulkan perkataan Allah. Tangan, jangan tak boleh kata tangan macam kamu. Kata kudrah. Kudrah pun kamu ada sifat kudrah juga. Kamu nak lagi ke mana? Kamu terpaksa tafsir sebuah makna kepada Allah, bermaknanya kamu menghinakan Allah. Allah menurunkan Al-Quran tak ada makna. Kamu kufur dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kamu kufur dengan ayat itu pula dah. Dan kamu menghinakan Allah, tanzih sifat Allah, bersihkan sifat Allah, sedangkan Allah telah bersihlah. Tapi kamu kufur dengan ayat Allah. Kamu tidak iman dengan apa yang Allah telah isbat sifat Allah. Juga kamu tidak iman dengan apa yang Allah telah membersihkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah larang lagi dengan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Kamu kufur, kamu degil, kamu ingkar seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Wahai Idrus Ramli, kamu telah masuk bakul angkat sendiri sekali lagi. Kamu kata gulungan Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah satu gulungan yang majoriti di atas muka bumi ini. Yang majoriti itu bukan bermaknanya kamu tu betul. Kalau betul, kamu mesti iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, dan seperti mana akidah Rasulullah, khulafah sahabat, iman semua kepada sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Itu yang dikatakan majoriti betul. Tetapi kalau kamu menciptakan akidah yang lain, tidak iman
iman mengikut akidah yang ada dalam Al-Quran ialah tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan juga kamu tidak iman mengikut akidah Rasulullah yang Rasulullah iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Lepas tu kamu masuk bakul akan sendiri bahawa kamu adalah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pelawak bohong khianat. Kalau macam tu macam mana? Bermaknanya kamu bukan majoriti yang betul, kamu masuk majoriti yang sesat. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha fin-nar illa wahidah." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Adakah akidah kamu macam akidah Rasulullah? Tidak. Rasulullah kata Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang berjaya, satu golongan yang masuk syurga itu adalah sahabat tanya, golongan yang mana ya Rasulullah? Rasulullah kata mereka yang macam Rasulullah. Kamu macam akidah kamu macam Rasulullah ke? Tidak. Kamu iman sifat 20 sebab lain kamu iman ke? Tidak. Dalam pada itu kamu fitnah Rasulullah. Rasulullah itu adalah sebagai mujassimah dan musyabbihah kerana iman kepada semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Rasulullah telah memberikan penjelasan, umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 72 golongan masuk neraka, satu golongan yang masuk surga. Golongan yang mana? Sahabat tanya. Golongan yang macam aku, yang aku melaksanakannya sekarang dan sahabatku. Adakah akidah kamu itu seperti akidah Rasulullah? Tidak. Dan seperti akidah sahabat? Tidak. Ini membuktikan bahawa majoriti kamu itu adalah dalam keadaan yang tak betul dengan akidah Rasulullah, khulafah dan sahabat. Akidah yang sesat. Lagi membuktikan majoriti 73 umat Rasulullah itu berpecah kepada 73 golongan, 72 masuk neraka. Sebab apa? Sebab tidak sama dengan Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, golongan yang berjaya itu golongan yang mana? Rasulullah kata adalah golongan yang seperti Rasulullah dan sahabat yang sedang melaksanakannya sekarang dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajalah kamu sama ke? Tidak. Kamu mesti nangis daripada sekarang. Memberi penjelasan kepada pok-pok kamu semoga kembali kepada akidah Rasulullah. Rasulullah bukan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau akidah Asy'ariyah Maturidiyah betul dengan akidah Rasulullah, okey, tapi tak betul. Kamu tidak kembali kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran, tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Juga kamu tidak iman kepada akidah Rasulullah. Rasulullah iman semua sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Kunci juga khulafah dan sahabat. Kamu tidak iman. Kamu menciptakan akidah yang lain, iman sifat 20. Lepas tu kamu masuk bakul angkat sendiri bahawa kamulah sebagai Ahlussunnah wal Jamaah golongan yang majoriti. Tapi majoriti tak betul. Ingat tu, majoriti ada dua majoriti. Majoriti yang betul dengan Al-Quran dan Sunnah, majoriti yang kafir, yang bohong dan pelawak tidak iman dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kamu masuk dalam golongan yang majoriti yang tidak mengikut akidah Rasulullah, tidak mengikut akidah khulafah, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan tidak mengikut akidah ulama warasatul anbiya. Adalah jelas. Tambah pula Allah telah memberikan penjelasan yang jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fa wajazau man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran? Lebih dahsyat lagi, kamu iman kepada sifat Allah, kamu iman separuh sifat yang lain kamu tak iman. Dalam pada itu kamu telah menipukan umat Islam. Terpaksalah takwil, tafwid, tanzih, semua kamu cuba menghinakan Allah. Kamu iman separuh dan kamu kufur separuh. Apakah balasannya? Allah akan menghinakan kamu di dunia dan Allah akan mengembalikan kamu kepada hari kiamat. Allah akan mengazabkan asyadul azab dan Allah tidak akan lupa dengan apa yang kamu lakukan. Dalam pada itu pula Rasulullah telah bersabda, antum kafirun walakinnakum ghufa'un ka ghusa'is sayl. Maksudnya, sesungguhnya kamu itu ramai, wahai umat Islam, tetapi keramaian kamu adalah seperti buah yang mengalir di tepi pantai, tak berguna, tak berfaedah, macam buah, tidak kena apa pun dia pecah.
kena angin dia pecah, kena matahari dia pecah, sentuh di antara mereka pun dia pecah, sentuh dengan pasir di pantai pun dia pecah, tak berguna. Antum kafirun, kamu ramai tetapi tidak berguna, seperti buih mengalir di tepi pantai. الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذين يقولون إنه إمامنا. واعلم أن المؤرخين ذكروا أن حياة أبي الحسن الأشعري رحمه الله كانت أطوارا، ففي أول أمره كان معتزليا على مذهب المعتزلة الذين يقرون بالأسماء وينكرون الصفات، بقي على ذلك مدة طويلة نحو 40 سنة، ثم اتصل بابن كلاب واعتزل بعض الشيء وأثبت بعض الصفات، وصار يرد على المعتزلة ردا فظيعا بعد أن كان على مذهبه. ثم هداه الله إلى مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وقرر في كتابه الإبانة وغيره من كتبه المتأخرة قرر مذهب السلف الذي عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. أتباعه الذين يدعون أنهم تابعون له أخذوا بالمذهب الوسط، وهو إثبات بعض الصفات وإنكار أكثرها، والصفات التي أثبتوها ادعوا أن العقل دل عليها، والصفات التي أنكروها ادعوا أن العقل لم يدل عليها، وبناء على ذلك جعلوا مصدر الإثبات والنفي هو العقل دون النصوص الشرعية، فضلوا كثيرا هؤلاء من الأشاعرة. Syukran jazilan li fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.